Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahi alil azim. Sesungguhnya pagi ni dengan izin Allah jugalah kita berjumpa. Saya kecah sikit. Jadi syukur alhamdulillah, pagi ni juga Allah izinkan ada sahabat-sahabat yang diberikan ke lapangan waktu untuk kita berjumpa pagi ni. Kan, insya-Allah niat kita jelas pagi ni kita semua berjumpa dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kita nak belajar sesuatu, mudah-mudahan Allah ilhamkan. Kita bincang dengan bonda, kita bertanya soalan pada bonda dengan tujuan supaya kita adanya ataupun kita membersihkan adanya aktiviti pembersihan jiwa, kan. Itulah dia yang terbaik. Syukur alhamdulillah juga pagi ni seperti biasa kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, you guys semua apa khabar? Apa khabar pagi ni? Amnina Amdan, Amnifa Amdan, besarnya love yang dia hantar ni. Emma Irmawati, Liana Diana, okey, terima kasih. Lin Leman, waalaikumsalam. Ceria tengok KK berbaju kuning. Ni custard mustard. Apa nama? Apa warna? Dia macam kuning lah. Dia macam ala-ala custard. Warna custard, warna mustard macam tu lah. Okey, baik. Ayusham, Zaidatul Aimah, Nurlihana Tarli. Baiklah, mudah-mudahan inilah misi kita juga supaya kita doakan. Kalau awak tengok tu Abang Alif dah buat. Malaysia sihat dan penyayang. Kita nak beri tumpuan kepada badannya yang sihat. Kesihatan ni macam makhluk sihat ni dia luas, sihat dari segi fizikal semestinya, sihat daripada mental. Setengah orang kita faham Allah adalah dugaan-dugaan dia rasa anxiety, rasa cemas, rasa risau, kan, sampai ada panic attack, kadang menangis. Kadang saya tengok ada beberapa selebriti share dia panic attack dengan apa yang berlaku sekarang ni, kan. Dia nak keluar rumah pun dia takut. Allahu Akbar, tu dugaan bahagian masing-masing. Bila tengok orang lain ada dugaan, kan, saya teringat arwah Tok Semini kata bahagian masing-masing, bahagian masing-masing. Kadang-kadang kita cakap, Tok dia sakit ke Tok? Tok saya akan duduk menyandar kat pintu, dia akan cakap, sambil dia cakap tu, kan, dia cakap bahagian masing-masing, Yalah. Jadi saya pun macam Masya Allah, bahagian masing-masing lah. Ada orang diberi rezeki yang banyak melimpah ruah, share itu dan ini, bahagian masing-masing. Ada orang diuji dengan macam-macam dugaan, dikecam dan sebagainya, bahagian masing-masing, kan. Itu semua adalah antara perjalanan mereka nak menuju kepada Allah SWT. Baik, jadi itu warna mustard. Okey, terima kasih Neil Sapphire, Shida, okey, Jamila. Terima kasih yang terus berkongsi pagi ni. Wan Fazliyatun Nashmar. Terbaik nama awak, Fazliyatun Nasmar. Cikgu akan panggil Wan Fazliyatun Nasmar. Dia pun datang. Nama penuh. Panggil apa? Faz. Wow, macam Fazura, Faz. Dan share. Thank you. Haiti Syam, Latifah Ismail, Sam. Abah-abahnya dia tak kat sini. Mana? Baru cakap dah muncul dah. Said Abdul Halim Al-Atas. Lupa, saya sendiri Shah Alam. Tak Shah Alam, Johor. Kat bawah pun ada tulis yang Arab, Jawi lah. Suhaila Ahmad, waalaikumsalam. Fauzia G, Zaidatul, baru first time nama aku dipanggil. Thank you KK. Ya ke? Allah Akbar. Maafkan saya, Zaidatul Aimah. Nur Hafiza, Aisyah Gani, Zarina, Nurul Fahtiha. Oh, ya ke? Baik, mudah-mudahan awak cepat sembuh, mudah-mudahan. Pagi tadi, kan? Terima kasih bro. Pagi tadi duduk dengan Jamila, anak saya kecil tu. Saya tengoklah something, lepas tu ternampaklah pasal dekat Jepun ni rupanya ada pulau
Pulau apa dia tadi? Apa dia? Pulau Korea Island. Pulau Japan Island. Japan Island ada kucing. Pulau tu asalnya ada 600 orang. Sekarang tinggal beberapa belas-belas orang. Tapi kucing beratus-ratus banyak. Sampai ianya menjadi satu tarikan pelancong. Orang datang naik boat datang. Kucing tu memang dah tunggu dah dekat JT tu. Sebab apa? Dia nak makan. Kucing apa lagi dia nak makan. Lepas tu rupanya dekat Jepun. Bermula daripada itu saya tengok ada pula Pulau Arnab. Kan? Pulau Arnab. Punya banyak arnab tu. Ada arnab bukit. Ada arnab pantai. So dia arnab jugalah, tapi dia punya karakter berbeza-beza punya. Arnab bukit ni memang pantas memanjat. Kalau arnab tanah biasa ni rumput dia ganas sikit. Kan? Kalau arnab tempat yang dia jadi macam dia arnab sama jenis tapi karakter dia punya aggressiveness tu berbeza-beza. Dan arnab ni memang kejar orang. Orang datang dia akan kejar. Sebab apa? Dia nak makanan, kan? Dia nak apa yang dia nak. Jadi tak peduli dia bergaduh, dia berasak. Dan rupanya arnab tu, kisah arnab tu, pulau tu rupanya dulu sebelum Perang Dunia, Jepun ada buka satu tempat pulau yang jauh pada manusia untuk buat ujian apatah dia buat pasal nak pegang-pegang ni lah kan, buat uji kaji dia orang lah. Jadi kat sana dia gunakan arnab sebagai dia orang punya testing, tempat untuk testing lah. Dia guna untuk arnab untuk testing dia orang punya bahan-bahan kimia dan sebagainya. Jadi lepas je Perang Dunia Kedua, tempat tu ditutup. Ditutup. Dan arnab tu ada kata yang dia orang musnahkan, tapi ada saki-baki arnab tu juga ada dilepaskan. Jadi daripada situlah membiak. Maksudnya arnab tu dah berapa puluh tahun. Maksudnya keturunan arnab tu ada keturunan arnab daripada Perang Dunia, sebelum Perang Dunia Kedua. Masya Allah, kan? Jadi itulah dia pada saya dan mungkin pada anak-anak saya. Kami suka tengok haiwan, tengok pet, kan? Itu yang kami sukalah. Mungkin orang lain berbeza-beza kan. Suka tengok kucing, dengar bunyi burung, suka. Jadi saya rasa macam dekat je dengan alam. Rasa macam jadi rasa tenang. Semalam pun ada you guys kena Bonda share something very good point pun. Kami ada tengok satu kajian bagaimana bila satu kajian tu manusia dengan haiwan, bila dia orang bertemu, kalau mereka sesama rapat, dia ada satu energi. Nanti kita tanya Bonda lah, 29 bulan ni saya minta Bonda ajar nak tak macam mana dia boleh buatkan kita regulate. Siapa yang sini suka kucing ke, suka arnab ke, ada tak suka burung ke, haiwan-haiwan lah dia suka. Ada geng tak sini? IB kata kesian arnab tu, tapi yelah dulu mungkin datuk nenek dia lah kena macam tu kan. Tapi sekarang dia orang bukan main besar-besar. Korang cari lah nanti, korang Google Rabbit Island in Japan. Kau akan jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Eila Akila. Eila Akila tulis tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila saya jumpa, yalah kita pun dah sama-sama berselawat. Okey, waalaikumsalam Mas Samdi. Hamidah kata saya, Johan Johari pagi. IB kata saya. Kenapa? Plastik. Okey, siapa? Okey. Bukan plastik, baru tengok. Suka kucing. Okey, baik. Mami kata suka sangat kucing. Ada berapa ekor kucing? Adi Batun, happy birthday. Tahniah. Johan Johari kucing. Ada ke kucing? Saya dengar bunyi burung pagi-pagi sangat mendamaikan. Soalan kita soalan kisah mereka. Bagus. Betul, Cikgu Tot. Saya suka juga, kan. Surya, apa khabar Surya Suryani? Waalaikumsalam. Masya Allah, lama tak dengar khabar berita. Setiap pagi petang tabur jagung halus depan gate untuk burung. Bagus IB. Sabar kucing, suka kucing. Solia, sama lah KK kat rumah ni, walaupun di tingkat 15, ada sepasang burung baji. Warna apa? 2 pasang hamster, ada baby baru 3 hari. Wow, happy sangat anak-anak. Setiap hari ada aktiviti bersama. Bagus. Terima kasih atas doanya Abang Samdi. Dinami, Maziza, Nur Natasha, Umar kata kucing. Baik. Masya Allah. Suka arnab KK. Tengok kat YouTube please. Nur Aufa. Nanti lagi awak tengok.
Saya anak cucu suka kucing. Oh bagus Zakia. Data ada. Siapa Data? Wasulian ni. Awak dipanggil Data. Data ada 10 ekor kucing. Oh okey. Ui ramainya 10 ekor. Ramai. Banyaknya 10 ekor. Masya Allah. Kan, saya ada tapi Sabli kata tinggal 2 ekor rabbit, seekor kucing dan baby seekor. Apa tu? Baby apa? Kucing ah? Bagus. Saya kira suka kucing tapi tak boleh nak bela kat dalam rumah, tak bisa faham Sabrina, tak apa. Jumpa dia gosok dia kan. Saya tak ada kucing tapi kucing datang rumah bagi makan. Bagus Umi Salwa. Suka kucing tapi tak tahan bulu kucing tu. Main kucing dan bagi makan kucing kat luar je. Bagus Sabrina. Pun okey juga. Pun sama. Kami kucing tak ada dalam rumah, kucing kat luar rumah je. Baik, Alhamdulillah. Nak bela monyet pula. Bagus. Bagus. Penyayang. Masya Allah. Kucing comel. Hanaf Raf Dimah. Good to feed animals so long you don't kill the biodiversity and its natural habitats. Example, feeding pigeons. Faham. Ana, kucing 3 ekor. Happy Putih. Oh, nama dia Happy Putih and Kitty. Ada takut kucing. Anak akak banyak bela anak untuk dagingnya dijual. Bagus, Sitian Ghazali. Suka pet tapi tak boleh nak bela. Main-main gitu. Okey, faham. Masing-masing ada minat masing-masing. Baik, mari kita mulakan juga dengan hadis ya. Nanti kita belajar dengan bonda sebab hari ni tajuknya adalah ada apa dengan ketenangan. Oh, ada ikan. Oh, ada sugar glider. Bestnya. Siapa ada pets yang nak disedekahkan kat saya, nanti bagi tahu Burung kami akan panggil saya setiap kali ke rumah sampai saya suakan jaring burung baru dia manja sangat burung tu. Oi, bagusnya. Masya Allah, bestnya. KK, saya tak boleh bela kucing. 5 ekor dah mati kat tangan saya. Lepas tu ada kawan baik saya baby jaga, takut mati. Saya juga mak jaga. Oh, Masya Allah. Okey lah sebenarnya awak jaga. Baik, ramai geng-geng suka kucing. Ikan pilai. Alamak, ikan pilai tak pernah dengar. Masya Allah. Baik, saya baca hadis ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat 352. Ya, saya. Apa dia? Ida. Nama kucing dia kan main lagi. Okey, baik. Hari ni. Okey, muka surat 352. Supaya kita ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nota siapa yang ada kat sini boleh tolong tulis. Kura-kura saya banyak kali lepaskan dekat tasik sana tu. Bela 3-4 kali. Kalau balik gaya, bawa masuk dalam kereta, air dia sampai berbau. Kadang balik dari kampung, bawa balik. Daripada kecil macam tu kan. Kecil macam ni. Sampai dah sebesar tapak tangan lah kita lepaskan. Okey, mari kita baca hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika seseorang manusia mendapat satu lembah yang penuh dengan emas, dia tetap akan bercita-cita untuk mendapatkan lembah yang kedua. Ini semua kita cakap pasal diri kita. Tolong tengok diri sendiri. Maksudnya, kalau kata Allah beri satu lembah penuh dengan emas, dia tetap akan ada cita-cita untuk mendapatkan lembah yang kedua. Jika dia diberikan lembah itu, dia masih lagi, maksud dia dapat lembah yang kedua yang penuh dengan emas, masih lagi bercita-cita kepada lembah yang ketiga. Hanya tanah kubur yang boleh memenuhi perut anak Adam, yakni setelah masuk dalam kubur, maka tanah kubur sajalah yang boleh menghentikan cita-citanya untuk menambahkan harta. Tetapi Allah SWT mengasihani hambanya yang memalingkan tumpuannya daripada harta benda dunia ke arah Allah SWT. Jadi Allah SWT akan mengurniakan kepadanya ketenangan jiwa dalam dunia ini dan memeliharanya daripada sifat tamak untuk menambah-nambahkan hartanya. Riwayat Bukhari. Masya Allah. Jadi kalau ada siapa yang Allah tarik ataupun Allah palingkan muka dia kepada ketamakan, itulah tanda Allah kasih kepadanya dan Allah akan mengurniakan ini Nabi yang bersabda Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepadanya ketenangan jiwa dalam dunia ini dan memelihara daripada sifat tamak untuk menambah-nambahkan harta kan. Kalau kita tengok Yahudi, masya-Allah,
dia tak cukup, dia tetap nak tanah sana, nak tanah berebutkan tanah Palestin, takkan pernah tamat walaupun dah diceritakan dalam Al-Quran kisahnya. Itulah sifat tamak yang cukup tak akan boleh dipenuhi kecuali bila dah mati. Akan hanya tanah kubur saja yang boleh memenuhi anak Adam. Yang setelah masuk dalam kubur, maka tanah kubur saja yang boleh menghentikan cita-citanya. Allahu Akbar. Satu peringatan untuk kita, kadang kalau antara kita ni macam saya agaknya kalau rasa tak tenang, tengok balik apa benda aku tak tenang. Makan tak cukup ke? Kan nak apa? Nak tambah kereta ke? Nak beli rumah ke? Hutang keliling pinggang ke? Cuba tanya diri sini masing-masing. Baik, hutang baik. Jadi dan kita tengok kepada hadis seterusnya, hadis kedua 185. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka Allah SWT mengampuninya walaupun dia ialah seorang yang lari dari medan jihad. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa ucapan itu diucapkan sebanyak 3 kali. Maksud terjemahan yang dibacakan itu, saya memohon keampunan daripada Allah SWT yang tidak ada Tuhan yang layak disembah selainnya. Dia hidup lagi berdiri sendiri dan saya bertaubat kepadanya. Ingat kadang doa-doa kita kadang tak dimakbulkan kerana doa kita tak tajam. Macam mana nak tajamkan doa kita? Kita selalu kongsi ada dengan taubat. Masya Allah. Terima kasih Nuraliza. Jadi syukur kita belajar sesuatu hari ini. Zarina, rumah saya ni kira dah macam zoo. Kucing, ayam, tupai, tikus, cicak pun ada. Lepas banjir itu banyak. Betul. Tikus tak nak lah. Cicak pun tak nak lah. Tupai saya nak. Siapa ada tupai, sugar glider boleh roger saya. PM tepi. Okey. Tak perlu tengok pada harta dan perkara-perkara cuma kita selalu nak lebih daripada orang. Sampai kadang makan lauk buffet pun nak lebih. Rasa tak cukup. Akan sibuk bila tengok orang lain dapat yang lebih best dari kita. Masya Allah. Tepat sekali. Balung Samli. Isya Aziz, terima kasih atas doa. Fadilah Rosnadia, tajamkan doa dengan taubat. Betul Rosnadia. Istighfar, banyakkan solat taubat. Okey. Bona. Oh, Kak Bona kata kena banyak bersabar kan. Kucing di asal kuku dia lah kan. Kat kursi memang bersepai-sepai lah kursi tu. Baik Mujahidah, terima kasih Mujahidah. Betul. Istighfar taubat tu dengan istighfar dan juga solat taubat. Saya tamat ilmu KK. Bagus Nurazilah. Tas Husin. It's true KK, when we doa for other people and when your doa is dimakbulkan and that person tells you the good news, Masya Allah, the feeling of syukur ya Allah. Terima kasih Zaidatul. Bona, ada kucing bagi baik. Saya tamat pahala juga baik. Tupai liar. Saya tak ada tupai kat sini. Tas Husin, tak ada suara, please share again. Bonda sedang ikuti hadis. Maksudnya macam mana tu? Bagus. Tuan Syarul betul. Tamak ilmu dan pengampunan Allah. Tak apa. Iaitu tamak yang dibenarkan. Baik. Syukur Alhamdulillah kita belajar sesuatu. Kita akan bersama dengan Bonda kejap lagi. Dan insyaAllah Bonda dah ada ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bonda apa khabar? Sihat? Syukur Alhamdulillah. Best. Syukur. Baik. Penuh buku kat belakang tu. Allah. Itu antara tempat-tempat yang membuatkan kita akan ralit lah. Talib tak tahu Bonda akan ralit dekat mana. Talib akan ralit dekat pet shop ataupun tempat-tempat yang ada haiwan, farmasi. Dia ralit tu macam akan tengok belik kan. I don't know why. Suka tengok packaging, tengok apa tengok packaging produk, tengok macam mana cara dia ni, tengok kat mana dia spice, akan belik lah. Itu akan banyak masa kat situ. Dan buku akan tengok buku ni buku apa, baca sikit, kata flash reading lah.
Skip sikit, rasa macam kalau 3-4 muka surat macam bosan dia, I tak continue. Kalau baca 3-4 muka surat macam okey, maksudnya buku ni yang I nak baca. So 3 tempatnya ada. Satu lagi bonda kedai gadget. Aduh mak, I kalau dah termasuk tu kadang benda tak perlu pun benda tengok. Walaupun kat Talib ni, walaupun ada speaker banyak tu kan, belik juga. Kalau macam headphone tu dah ada kat belakang ni 2. Tengok belik juga, nak juga sebab kita nak yang ini nak masukkan lagu tu lah, yelah macam-macam lah dengan itu lah, dengan pada benda dah ada, benda dah ada kan. Tak tahulah, masing-masing. And I feel like peace. Peace, tenang. Rasa buat benda yang kita suka. Wallahualam. This is Talib punya pandangan. Bonda macam mana? Bonda galik kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Benda galik dengan apa ya? Benda sebenarnya kau duduk sorang-sorang pun galik je. Pasal benda ni galik dengan ilmu. Pasal kau benda audio macam Talib membaca. You are visual. Benda ni 50% visual, 50% auditory. I see. Pasal visual tu mungkin masa muda Bonda spend time banyak buku akademik, so memang galik belajar, memang Bonda ni memang suka belajar. But bila sampai ketika di mana mungkin Alhamdulillah Bonda rasa dah comfortable in what I do professionally, pasal mata semua tu Bonda dah tak belajar dah sekarang kan. Sebab tu kadang kita doktor mata kena attend CME untuk dapat lesen dan sebagainya kan, macam Bonda okay attend je lah kan. Tetapi Bonda now tengah galik mencari diri, macam mana nak bahagia dengan diri sendiri. Dan Bonda sangat galik ilmu-ilmu dengan ilmu nak kenal Allah, nak kenal diri, nak tenang jiwa. Maknanya sangat fokus ilmu-ilmu yang menggunakan sistem badan yang Bonda sebagai doktor. Talib tahu salah satu ciri doktor, kita tidak boleh masa Bonda punya syllabus saya dulu. We cannot move to second year until you know all the joints in the whole body. Berapa ratus joint, ada 306 joint. Dan kita mesti kenal semua otot-otot. Contohnya macam tapak kaki kita tu, kita kena hafal berapa layer. Dan otot kita dekat tapak kaki pun ada layer 1, layer 2, layer 3. And kita ikut our abdomen, perut kita pun mesti tahu berapa layer. So bila kita nak potong tu berapa, maknanya kita kena hayati, faham tu anatomy. Betul kita buat anatomy. Lepas tu mesti faham pula how the body function. Body function ni Talib bukan hanya dekat sel tau. Dalam sel tu bahan chemical reaction apa berlaku, hormon apa berlaku. Kalau kita makan lemak apa berlaku, makan protein apa berlaku. So memang masa Bonda masa dulu sangat obses tentang apa Bonda belajar, Bonda mesti faham. Bonda tak boleh satu kau tak faham, sakit hati tak boleh. Must make sure. Kalau tak faham, kalau saya tak faham, tidur dululah. Tak boleh. Makan dululah. Bonda bukan belajar untuk lulus exam. Bonda belajar tak tahu. Bukan Bonda suka ilmu. Masya-Allah. Masa dulu, sekarang Galib, sekarang menggunakan ilmu perubatan tu, contohnya Bonda sedang master myself, belajar tentang satu saraf yang Bonda belajar dulu untuk jawab soalan periksa. Macam saraf tu menyebabkan ketenangan. Kalau kita tengah stres, kita boleh buat senaman untuk saraf tu sekejap, 5 minit, dah tenang. Bonda nak share open house nanti, InsyaAllah. Wow, maksudnya kita boleh, kita panggil apa? Saraf ketenangan apa? Saraf ketenangan. Masya Allah, hebat ni Allah cipta kita ni, hebat benda. Tu baru satu saraf. Kita ada 12 saraf daripada otak pergi ke Allah. Jadi kali kita akan sibuk. Jadi Bonda ni Galib apa tahu? Galib kaji yang Tuhan buat. Dia kata belajar ilmu, tafakuri, nikmati, dan macam mana ilmu ni menambah ketaatan, mengurangkan kesombongan, dan menambah kasih sayang. So kalau kita tengok orang yang tengok manusia, ada orang dia tengok manusia tu muka dia je. Contohnya Talib nampak seorang peminta sedekah. Baik. Peminta sedekah dia kata apa? Tu scammer lah tu. Nak minta. Muda tak nak kerja. Doi. Nombor 2, dia ni kan, aku rasa mesti dia buat jahat dengan mak ayah dia, lepas tu padan muka dia.
Betul, betul. Kita itu lintasan-lintasan tu. Lintasan. Itulah thought tu, nak tahu folder kita tu. Folder kita tu, folder belian ke folder sampah kan. So what you think, your first thought, itulah you punya. So bonda sekarang ni sedang duk galik macam mana nak cari formula. Kalau jumpa formula kunci tu, Allah, kunci kehidupan tu, dan kita sharekan ilmu tu. So ilmu tu orang belajar, dia boleh diagnose diri dia, dia boleh, bukan diagnose orang, dia boleh faham orang. Dan bila tahu formula tadi, kalau kita nak masak ada formula, bukan ilmu campak-campak lah. Kita tahu, taruh ni dulu, berapa lama masak kuih dan sebagainya. So bonda ni sekarang, subhanallah, tak boleh, my mind cannot rest Talib selagi bonda Allah. tak. Allah berkongsi. Ya, sebab Allah berikan bonda kelebihan, bonda boleh cepat. Kadang-kadang Talib baca, ya Allah, apa benda, dengar pun, apa benda ni? Ya Allah, macam mana aku nak faham ni kan? Bonda macam, tahu. Okey, tangkap. Dia cakap sikit, okey, tahu dah. Kat mana dah? Bonda cepat. Allah, itu kelebihan yang Allah beri pada bonda. Dan bonda boleh Dia ilmu ni foundation tadi. Foundation. Kalau kita tak ada basic foundation, kita nak ambil dari atas, bila kita cakap orang confuse, kita pun confuse. Hanya orang yang jelas, bila dia tegang, orang jelas. Masya Allah. Bonda ni daripada student kan. Bonda kalau lecturer mengajarkan, bonda teruk sikit dulu. Bonda tengok lecturer ni dia pun tak faham. Bonda bagi rating lecturer. Bonda dahsyat dulu, judgemental. Bonda kata apa, ini kalau lecturer specialist kan, bonda kata, ini masa student ni sure pas ngam-ngam macam ni. Boleh tahu orang tu bercakap kan, doktor pakar ke apa, kita tahu dia ni kategori A, B, C daripada percakapan dan komunikasi. Sebab doktor yang jelas, salah satu ciri orang yang benar-benar hebat dalam bidang dia, akhlak dia sangat baik. Akhlak dia sangat baik dengan pesakit, sangat baik dengan pelajar dia, sangat baik pada houseman, pada orang yang bawah dia sangat baik. Itu ciri orang yang hebat dan high, dipanggil hidup dengan kesedaran tinggi. Masya Allah. Kita tengok orang yang marah-marah, kutuk-kutuk, marah orang tu, these are the people suffering inside lah. So Talib ingat, apa berlaku di luar sana dengan media sosial ni, macam-macam ada. Tetapi kalau kita sibuk memperbaiki diri, sebab tu bonda ni kadang tak tahu apa berlaku dekat alam cyber, sebab bonda masuk gua tiap-tiap hari. Baik. Keluar gua boleh tengok patient. Balik rumah masuk gua kecuali meeting dengan Talib dengan tim. Baik. Orang lain bonda tak interaksi. So bonda tak tahu apa berlaku. Bonda sibuk dalam bahtera ketenangan ni, jerung-jerung semua kat luar tu bonda tak tahu. Bonda doakan aja jerung-jerung tu dapat makanan. Tu je. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ramai kata, ada yang setuju. Aliza, bonda boleh tahu sebab bonda ada ciri pendidik. Oh, okey. Maksud dia is a statement. Ingat soalan. Okey, maaf. Okey, baik. Nurul Hayatun, kena didik anak supaya belajar, bukan untuk pandai saja dan untuk exam. Belajar untuk tahu dan boleh bagi manfaat untuk semua orang. Macam benda bagus. Masya Allah. Ralid mendengar bonda Prof bagi penerangan. Ada saja ilmu keluar baru. Alhamdulillah. Umu kata betul bonda, ilmu boleh menyuburkan iman. Okey bonda, kita cakap, since kita highlight pasal ilmu ni, bagaimana ilmu ni boleh membawa kepada ketenangan? Betul. Ingat makanan fizikal ialah makanan yang kita makan nasi dan sebagainya. Apa jadi pada makanan yang kita makan akhirnya jadi najis, betul? Betul. So, makanan fizikal jadi najis. Dan makan sebenarnya kita sedang feed our nafsu. Sebab itu puasa tu bagus. Medically puasa bagus, spiritually, emotionally, because bila kita puasa kita kekang nafsu, bila tekan nafsu naik takwa, tekan nafsu naik takwa. So kalau kita nak makan, kita makan. Nak minum. Makan tak macam kita ikut fizikal kita, because kita balance kan. Too much physical, spiritual, emotion low. So, makanan yang kita makan fizikal jadi najis. Makanan rohani jadi apa? Ilmu jadi apa? Bonda, bila bonda cakap pasal ketenangan ni, ada beberapa yang macam kalau kita duduk dengan ustaz yang selalu join tadabbur kan, di mana sesi dan Khalid yang setakat Khalid boleh recall, bila dah bercakap tentang kaitan tentang syurga ni,
Orang yang nak masuk ke perjalanan syurga ni dia kena tenang. Dia tak boleh hati yang dendam pun tak boleh, benci orang pun tak boleh. Dia kena tenang. Itu satu. Kedua, setiap kali Ustaz ni pesan, setiap yang dikongsikan, cuba tengok apa yang Allah gambarkan. Siapa yang selalu perasan bila Allah cerita pasal syurga, di bawah ada extended version, diceritakan mengalirnya, di bawahnya mengalirnya sungai-sungai, kan? Maksudnya kalau kita pun Allah bagi kita peluang, sebab Allah nak suruh kita nampak. Kalau contoh kita pergi sungai yang mengalir, airnya bersih, jangan pergi sungai yang sungai kotor tu. Ni sungai kita visual dalam hutan, bersih, airnya tenang, bunyi dia best, kan? Itu adalah ketenangan. Itu adalah antara simbol-simbol ketenangan, kan? Jadi hanya orang tenang je lah dia punya peluang tu untuk jalan dia ke syurga tu, insya-Allah mudahlah benda begitulah, kan? Kalau kita tanya, macam kita baca ada yang benda pun pernah share, kalau kita tengok juga yang terpapar di dalam media, ada juga orang kaya, contoh hari tu ada kejap viral, ada seorang selebriti, Mat Saleh ni, dia sangat famous, bagai nak egak, macam kaya pun bagai nak egak, dia ada segalanya lah, physically dia macam kalau hajat nak jadi manusia macam tu lah semua orang, kan? Tapi dia declare nak bunuh diri. Sebab dia pressure, dia tertekan. Dia tertekan. Follower dekat IG, Facebook puluhan juta, bukan juta, puluhan juta, kan? Lagu dia kalau nyanyi je hit, memang duit jangan cerita lah. Tapi dia nak bunuh diri. Dia declare dia nak bunuh diri. Dia tak nak ada gangguan. Pelik juga. Kita yang lain bekerja nak famous, nak so like kan, nak kejar followers, okay fine. Nak duit, dia dah Allah bagi. Nak elok rupa paras, dia elok rupa paras, kan? At the end of the day dia declare nak bunuh diri sebab dia rasa tak terpenuhi. Kenapa bonda? Macam tadi kan, hadis tadi, Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah kata, Allah bagi tahu, kalau diberi manusia ni kalau diberi lembah penuh dengan emas, dia tetap bercita-cita. Maksud dia ada hajat lagi, nak macam ni. Padahal kalau lembah tu, emas tu tak habis pakai dah, dia nak lagi kedua. Sampai Allah kata, sehinggalah nanti bila tanah kubur memenuhi perut. Maksudnya bila mati nanti baru stop, kan? Jadi tak tahu bunda, kita ni kadang duduk dalam dunia macam ni, kita tak boleh nafikan ada tarikan. Tarikan maksudnya apa? Benda yang entice, yang mengiurkan follower, populariti, harta. Kita nak bunda, kita nak. Tak tahu kenapa. Okay. Kenapa bunda? Bunda berkawasan Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni. First, kita share sebelum ni. Kita ada motivasi dalaman, motivasi luaran. Motivasi luaran itu ialah nak cantik, nak kaya, nak famous. Benda ni semua topeng dunia, siapa kejar ni akan tertipu. Okey? Dan inilah nafsu, inilah hiasan-hiasan di pintu neraka. Benda yang manusia suka, semua hiasan pintu neraka. Manusia tak suka hiasan syurga, pintu syurga. Boleh pernah dengar. Okey. Yang kedua ialah, boleh nak sebut 3 perkara untuk manusia itu bahagia. Yang pertama, dia ada sesuatu dia nak buat. Okey. Nombor 2, seseorang atau sesuatu yang dia sayang. Okey, bunda rasa artis ni whatever ada benda ni. Tetapi yang ketiga yang dia tak ada, something to look forward to. Apa yang dia tunggu? Macam dia dapat macam kita naik bukit, naik ni je ke? Ni dia empty. Kita forward to syurga, dia orang tak ada syurga, neraka tak ada. Allahu Akbar. Ada 2 daripada 3. Sebab tu banyak selebriti semua bunuh diri, sebab dia tak tahu apa dia cari. Jadi ini pasal Talib rasa orang ni dia cari ilmu ke tidak? Dia cari Talib, banyak orang. Okey, boleh tanya Talib kalau boleh pergi dulu masa hari seminar kerajaan panggil, organisasi panggil, boleh tanya soalan. Okay, you all nak cari ilmu untuk make you be good in your work so that you naik pangkat. Dan satu lagi ilmu untuk memperbaiki diri supaya hidup you lebih best. Maknanya you do it for self promotion. Okay, self promotion in your work.
or self-development? Okay. Cuba tanya diorang jawab apa. Wow. Bonda punya pun habis, Bonda ambil terbaik. Okay. Cuba soalan membuat termenung seketika. Maksudnya you guys buat kerja sehabis baik ni nak naik pangkat ke? Atau buat kerja sehabis baik ni untuk apa? Untuk tambahkan ilmu ataupun apa tadi Bonda kata upgrade diri. Yang mana satu? Farha Abdullah, thank you Doc. Ada satu nak buat, ada satu yang sayang, ada yang looking forward. Sugar baru Big Y, blueprint ketenangan jiwa. Baik, faham. Self development. Saya terlepas yang tu. Okey, Abdul Razak tak tahu apa dicari, tak cari ilmu bagi diri, best self development. Okey, ramai pilih. Ada yang pilih 2, bagus, tak salah. Rafif Raizal. Thank you bro, kita like. Baik. Faiza pilih self development, Zaza Zainuddin. Terima kasih Zaza. Lufia Ibrahim, ikhlas tu bila dah tak ada isi dunia dalam hati, bila dah tak ada cinta dunia, pasti dapat rasa semata-mata kerana Allah. Ya Allah, nak dapatkan benda tu, subhanallah, minta kat Allah. Jom kita minta sama-sama supaya Allah kirimkan, Allah hadiahkan kita perasaan ikhlas. Kan? Itu yang kita kena minta lah, rahmat dan perasaan ikhlas. Subhanallah. Bonda, ada yang pilih self development, ada yang pilih both. Pilih satu je lah. Dia ada 2 seminar. Okay. Boleh. Satu dia seminar dia beri untuk self, mungkin cara untuk membaiki diri lah. Nak jadi baik ke, nak betulkan solat ke, kan. Satu lagi, how to be good in your work, nak buat paper cepat, macam mana nak buat proposal, dapat job, kan. So macam tu lah. InsyaAllah. Self-development. Banyak orang macam self-development. Bonda, Tas Hussein share a very good point. It used to be for corporate ladder, Bonda and KK, but eventually I'm so tired. Alhamdulillah, only when I know and learn about from PMC plus 6, now 360 degree change. Alhamdulillah, plus the positive circle of my friends I am with. Alhamdulillah, Tanya. Dan Tas doakan ya, batch keempat, insyaAllah kalau semuanya berjalan lancar, kita kelas you guys dah habis. Kalau kita tengok jadual kelas you, Jun kita akan buka untuk adik-adik baru. Doakan Tas, seandainya Tas rasa PMC Plus memberi manfaat, mungkin Tas boleh recommend jugalah pada orang lain, mudah-mudahan ya. Okey, Bonda banyak yang pilih self development Bonda. Betul. Okey. So, itu jawapan yang tepat. Macam ni. Kalau kita buat self development, contohnya orang sedang potong kayu. Okey. So, satu, bayangkan seorang tu yang dia buat self promotion tu, mereka diberitahu kayu mana nak potong dan cara nak potong. Okey, cara nak potong, angle macam ni, pusing macam ni, dia ajar. Satu lagi, mereka diberi cara untuk menajamkan gergaji yang dia nak potong. So, orang yang sedang buat kerja promotion, dia buat tapi gergaji dia tumpul. So, teknik potong betul tapi gergaji tumpul. Sedangkan orang yang sedang buat self development, dia sedang menajamkan gergaji dia, dan kalau gergaji dia tajam, kalau teknik tak betul sikit pun akan tetap memotong lebih cepat daripada teknik betul tapi gergaji tumpul. Ini yang 7 habit of Stephen Covey, sharpen the saw. Sharpen the saw. So, sebab itu sharpen the saw ni yang kita buat dalam PMC, 7am, semua tu sebenarnya kehidupan kita yang jalani kehidupan kita. Bukan suami kita, anak kita, no you all. Kita, your life, you rasa hidup ni indah, it depends on how you see your life. Sebab tu tadi dalam satu rumah, ada orang bangun subuh, ada orang tak bangun subuh. Ada suami isteri, satu katil, satu suami degil, satu isteri taat. Tidur satu katil, satu bantal, satu selimut, mimpi lain-lain. Sebab Allah beri hidup berbeza. Jadi, kan, kita boleh ada biawak dengan manusia tidur satu katil, boleh. Mungkin suami tu kepala biawak, isteri kepala ular, kesianlah rumah tangga tu. Kan? So, maknanya, you biawak ke, you ular ke, you manusia ke, you whatever, is here. Kan? So, orang yang buat self-development sedang buat kat sini.
Orang yang duduk nak buat kerja tu, dia kerja kat sini, kat tangan. Tapi yang menggerakkan tangan tu nak ke kiri, nak ke kanan, jalan iman ke jalan nafsu, semua kat sini. Sebab itu kita tengok banyak orang pandai kat sini tapi tak baik kat sini, dia tak coherent. Badan dia manusia tapi kepala fikir dia biawak. Dah macam mana? So dah dapat term. Cuba bayangkan orang badan manusia kepala biawak. Cuba you all tengok you all kat mana. Sebut ni semua orang panik. Lah. Masya-Allah. Jadi kalau yang ini Bonda kongsi dekat open house nanti okey. In detail. Yes. Kita nak tengok macam mana. Open tu lah Bonda tak sabar doa Bonda panjang umur ya. Pasal kita nak hari Sabtu kan. Masya-Allah. Panjang umur Bonda share. Talib pun dah cek lemang kat area-area ni ada insya-Allah. Ya. Beli lemang. Rumah Bonda tahu kau jangan makan sorang-sorang. Mesti. Baik, alhamdulillah. Bonda, semalam macam masa Talib tengok dengan Hakimah, Bonda punya plan layout ilmu yang Bonda nak kongsi. Talib dia tengok ada kajian yang ada kiraan. So maksud Bonda, kita bukan nak sentuh pasal apa yang Bonda akan share tu akan datanglah, maksudnya akan datang. Bonda, maksud memang ada kajian Bonda mengenai macam mana emosi kita, hormon kita bertindak kepada kebarangkalian benda-benda yang berlaku kepada kita. Sebab tu agaknya, adakah betul kalau tadi cakap agaknya sebab itulah Allah pesan suatu hamba tu kalau dia tak ubah nasib dia, diri dia bermula untuk diubah, dia takkan dapat ubah nasib satu kaum, diri dia sendiri. Betul ke Bonda? Macam tu? Macam ni. Takdir campur pilihan kita bersamaan dengan nasib. Okey? Nasib itu Allah berfirman, aku tidak mengubah nasib sesuatu kaum selagi mereka tidak mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa ada dalam diri kita? Mata ke tak? Mata melihat berdasarkan pilihan hati. So hati tu raja kita. So kalau kajian dah menunjukkan, okey, macam ni lah. Kita orang doktor, kita kata gini. Dalam study of epidemiology. Epidemiology ni kita kaji manusia dan kita lihat habit dia, kemudian kita lihat apa jadi masa akan datang dia punya penyakit. Satu study yang sangat famous, they call it cohort study. Cohort study maknanya Talib, kita tengok apa yang mereka dieksposkan 20 tahun, 15 kemudian tengok penyakit apa dia ada. So mereka suruh buat kajian, siapa merokok, orang yang sama dia follow dengan orang yang tak merokok, kemungkinan untuk mereka ada kanser paru-paru ialah 5 kali ganda. Okay, so ini kajian powerful. Bayangkan orang study, we call it longitudinal study. Masa ada orang dia cross sectional, masa itu saja dia ambil orang kena kanser, dia tanya engkau merokok tak, engkau merokok tak. So itu dia panggil attributable risk. You attribute, belum confirm rokok, tapi pun ada rokok dengan kanser. Sebab itu bila jumpa doktor akan kata, okey, kemungkinan untuk dapat ni berapa persen? Kan dia kata, wah, awak sakit ni, kalau awak dia, macam contohnya mata kan, kalau mak ayah dua-dua rabun, kemungkinan untuk anak rabun 40%. Itu bukan sure, tetapi observation. So, kajian ni ada 2 jenis. Satu observing, satu intervening. Campuran. Observing ni kita tengok orang macam Bonda buat selama ni bekerja doktor, Bonda perhati walaupun Bonda tak catat. Kena buat research ni bukan senang, kena buat objektif. Bonda buat kajian ni bukan nak nampak besar, tengok prof buat kajian, no, I don't care. Okay. It's for you. Untuk Bonda punya knowledge, untuk Bonda punya pemerhatian. Jadi kalau orang akademik cakap ke Bonda, dia kata, Muhayya, research mesti ada ni. Bonda ketawa je lah. Because Bonda bukan buat ni untuk dapat PhD. I have all that already. I don't need that. Okay, I don't need that. Tapi ini observation. Kita perhatikan orang yang negatif, perkataan dia apa, cara dia buka mata masa laser, dan laser tu macam mana, dan berair macam mana. 5 perkara Bonda tengok. Yang Bonda tengok pula, orang yang panik masa buat surgery, memang salah seorang mak ayah dia garang. Without fear. So, kita panggil observational. And then, satu lagi study intervention. Intervention contohnya gini.
Kita nak beri satu ubat. Kita beri orang ubat tu, okey. Kita ambil orang, satu grup makan ubat, satu grup tak makan ubat. Tengok kesan dia. Dan kita mesti faham tentang dia placebo effect. Placebo effect ni Talib ialah mereka dah buat kajian, orang ni sakit, dia beri obat, dia kata ini obat tapi sebenarnya kanji saja. Placebo kita panggil je. Placebo. Dan 30% ada faktor placebo. Maknanya belief system. Oh, ini obat baik ni, obat baik ni. 30% boleh heal because of placebo walaupun bukan physical obat. Maknanya belief system. Bila kita believe in our brain, in our mind, badan kita keluarkan biochemistry untuk heal our body. Jadi boleh cakap sebagai saintis you all lah. Tadi pakai kata sekarang saintis pula pasal dia buat PhD dalam immunology. Bukan nak belagak lah, nak beritahu ni supaya you faham. Dia boleh cakap sesuatu sebab put in context. So jadi kita ni, kalau kita tidak ada ilmu gini, jangan kita criticize orang. Baik. Dalam Quran tak ada hadis adalah subhanallah. Ilmu ini ada banyak ulama'nya. Okey, cari tanya benda yang orang yang tahu. So intervention Talib, macam ubat darah tinggi. Talib tahu untuk keluarkan satu obat tu yang bunda kadang dululah. Kalau orang kata obat ni tak bagus, obat ni dadah boleh makan ubat dadah makan rempah saja. No. Talib, untuk hasilkan satu ubat, dia ada 3 phase clinical trial. First test atas binatang, lepas tu test atas prisoner, lepas tu atas manusia, lepas tu multi-center. Bunda pernah involve in you call it multi-center randomized clinical trial. Pakar mata ni buat, seluruh dunia nak dapat konsensus. Payah nak menghasilkan satu obat yang dilulus KKM, yang ada medical. Oh ya ke? Yang approved by FDA tadi. So obat perubatan yang doktor buat tu for you sangat susah. Sebab itu, order kalau orang bagi apa-apa, dia claim macam-macam, sangat tidak adil. Oh ya betul lah. Orang lain macam ubat yang nak di-proof, bagi nak agak dia orang pergi buat kajian, pergi buat testing. Allah Akbar. Baik. Kes hilang rabun. Dah macam mana? Sedangkan mesin untuk hilang rabun tu berjuta-juta ringgit harga. Takkanlah ubat harga 100 boleh hilangkan rabun. Boleh menang Nobel Prize lah. Kenapa tak boleh hantar Nobel Prize? Dan orang kita termakan pula. Orang Melayu tambah kesian. Kita tak berfikir. Tak berfikir one step. Tetapi kalau berita negatif yang dikatakan cepat kita faham, you all macam ni. Kalau you all dengar berita negatif, orang kutuk orang, you all cepat tahu, lepas tu cepat percaya, takut-takut kepala biawak. Dalam sedar tak sedar. Jadi hari raya open house nanti bunda akan beritahu, rupanya aku ni ada kepala biawak. Tak perasan. Duk tengok ternampak kepala biawak orang je kan. Betul ke bunda? Bunda akan ajar insya-Allah. Ajar. Sebab itu you all, kalau nak tahu kita tenang tak tenang, apabila kita buat sesuatu, bila kita cakap sesuatu dengan bukan untuk impress orang. Kalau kita buat sesuatu, bercakap sesuatu kerana Allah, untuk kebaikan umat, Allah bantu. Dan apabila kita buat sesuatu kerja dakwah Talib, bersedialah untuk menerima cemuhan. Sebab tu cuba Talib tengok apakah ciri-ciri ibadur Rahman. Tengok. Bercek. Ayat mana tak ingatlah. Sebab itu you all, siapa di sini, you all nak share kan? You all nak share ke, you all nak apa, takut orang kata. The minute you nak share, takut orang kata, benda kesian lah. You hidup dalam horizontal world, hidup alam dunia. Dunia fokus, bukan orang tu dunia. Tapi bila Allah fokus, akhirat fokus, jelas, you akan tenang. Ketenangan hanya datang dengan kebenaran. Kebenaran hanya datang dengan ilmu. Ilmu hanya datang dengan hidayah Allah. Hidayah Allah datang hanya dengan dunia, dengan doa. Doa hanya datang dengan sifat kehambaan. Kehambaan hanya datang dengan mengenal Allah dan mengenal diri. Wallahu a'lam. Please take the capsule. Take the capsule short. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you bunda. Banyak bunda kongsi hari ni, syukur alhamdulillah. Dan banyak lagi sebenarnya bunda apa yang bunda nak kongsikan lagi pada 29 bulan. Talib nampak ada kiraan, maksudnya kalau katalah kita berasa cemas, bila orang yang selalu panic attack, cemas-cemas ni, dia punya kesan dia apa? Berapa peratus akan membawa kepada apa? Betul bunda? Betul tak? Dia ni, kalau ada kajian kan? Ada.
Ini bonda Baik. gila. Orang cemas ni dia prone to gastric, prone to migraine, sakit belakang, darah tinggi, berdebar-debar. Dia macam ni lah. So kalau bonda tak gunakan, kalau Talib rawat mata orang je Talib. Tak rawat mata hati tak boleh lah. Baik, faham. Baik, syukur alhamdulillah. Bonda, thank you so much bonda. Banyak bonda kongsi hari ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah izinkan majlis ilmu ni untuk kita bawa diri kita kepada Allah. Bukan bawa diri kita kepada sesiapa, mana makhluk, mana benda. Jangan kata bonda hebat you all lah. Kalau bonda cakap ni dengan izin Allah. Kalau kita kata seseorang itu hebat, Allahu Akbar. Kalau kita kata seorang itu bijak, Allah Ar-Rashid. Kalau kita tu seorang Allah Al-Jamil. Whatever you all see, macam ni all. Hidup kita nampak makhluk itu katalah tinggi, Allah Ali. Manusia itu lembut, Allah Al-Halim, Al-Latif. So, kita tengok manusia, Pak Allah. So jangan puji bonda, jangan idolakan bonda. No, you all. Bonda ni alat saja. I have all my weaknesses. Okay, kita ingat kita hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah. Setiap detik nafas pun. Sebab tu bonda Talib startlah minggu ni bonda buat siri belum sampai ke office kan. Pukul 10 sebelum tengok patient, bonda akan buat sekejap aja 20 minit celik hati di iconic. Sajalah try. Dan rumah tangga, so semalam dah mula ramai juga tengok, dan bonda nak cakap Mr. Adam kata ibu bawa orang kenal Allah dekat ikonik, tapi end up tanya pasal mata juga, tapi tak apalah, bonda nak cuba tunjukkan macam mana melihat struktur mata membawa kita kepada kata subhanallah. Hebatnya Allah. Kalau tengok mata saja, ya Allah, banyaknya lah, tak terbayar. Ada dari surah Yunus ada mengatakan bahawasanya Allah tanya kita balik, pendengaran, tidakkah kamu melihat pendengaran dan penglihatan? Duduk sekejap, ya Allah, aku boleh tengok benda-benda yang dekat sekeliling, subhanallah. Ini pun tak boleh nak bayar, tak boleh nak bersyukur, tak boleh, maksudnya nak kata alhamdulillah, nak untuk bahagian mata je tak boleh nak settle. Masya Allah, Allah maha hebat, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah sayang semua. Allah sayang, Allah cipta kita semua ni bonda nak dipenuhkan ke dalam syurga, tak ada siapa pun kan, Allah nak sia-siakan. Allah buat baik ke 10 kali. Kan? Kalau niat nak buat baik dapat 1. Kalau buat dapat 10. Buat jahat, niat tak ada apa-apa, buat dapat 1. So should be chance 10 times 10:1 lah masuk syurga. Masya-Allah. Tetapi semua hapus kira kalau kita muflis buat jahat kat orang. Kita mensyirikkan Allah, itu saja. Dan tadi yang hadis, kalau hamba itu berdosa, dia ambil wuduk, dia solat 2 rakaat dan taubat, aku ampun dosa dia. So you all, Allah ni, Allah ampun dosa, tapi dengan orang. Sebab tu orang masuk neraka, wanita sekalian, 1 kufur nikmat suami, nombor 2 tak jaga mulut. Wanita, mulut dengan kufur nikmat suami. Sebab itu dalam magical marriage, dalam ladies club, semua Talib bayangkan. Bonda jarang suruh lelaki buat untuk isteri kan. More of isteri tolong buat untuk suami. Sebab wanita ni kita bajet bagus, mudah lupa, anak masa muda, ingat lawa sangat kan. Jadi kita tosah lah you all. Dah tua macam mana pun korang tahu. Okay, jangan tua macam, suka Talib. Dah tua sempat kena zaz pula tu, sedas. Nak ujung-ujung aku zaz juga korang. Ayah nak muda. Yang bonda doa lah you all. Yang hati ni sangat-sangat Allah. Awesome bonda, kita jumpa. Ya Allah. Awesome, diorang to be here together kan. Kita tak tahu, barangkali wallahu alam, ada dulu mungkin pernah tengok dengan kita kat sini, barangkali dia dekat alam yang lain, dekat alam barzah. Kita tak tahu, besok kita ada, petang ni belum tentu pun ada lagi bonda. Kita cakap pasal kita nak hidup dunia yang kita kejar tadi tu. Sahabat Rasulullah contoh, sahabat Saidina Ali, Saidina Abu Bakar, kita pernah baca 1400 tahun di alam barzah bonda. Yes tu, happy taman syurga. Allah, maksudnya kan hidup di dunia ni, kalau kata paling kuat pun Rasulullah pun 63, 70, katalah paling lama 90, 80, katalah 100 tahun. Sahabat Rasulullah 1400 tahun dekat alam barzah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bonda, kita ingat-ingatkanlah diri kita bonda ya. Baik bonda, thank you so much bonda. Baik pada anda semua, kita jumpa lagi esok. Mudah-mudahan doakan
sesi kita ni adalah untuk memperbaiki diri kita. Ni apa, sahabat saya ni Alif ada kongsi. Assalamualaikum Bonda, semua adik-adik PMC Plastik semua kita diberkati, amin. Terkesan kata Bonda pagi tadi di 7am, Bonda nak anak-anak Bonda jadi giver bukan taker. Dengan kekuatan itu saya mencurahkan pengalaman saya. Terima kasih Bonda. Ketika memula saya hendak sertai PMC Plastik, saya dalam krisis keluarga, akhirnya saya berazam untuk berubah menjadi baik, berakhlak baik. Sebelum ini semua keladak dalam jiwa saya kecuali dengki, marah, baran, ego, riak, semuanya negatif. Dengan izin Allah saya dipermudahkan menyertai kelas PMC. Pada mulanya saya konsisten dengan kelas saya jadikan, Masya Allah banyak saya perlu kenal diri dan ubah. Dan pada masa itu saya diuji dengan krisis keluarga berulang, dengan kekangan masa dan bonus kemurungan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelas makin saya lupakan, grup kawan saya biarkan. Halwa pagi 7am mula terlena. Suatu hari apabila saya habis menangis dalam jam 9 lebih, saya bangkit duha dan selepas tu solat taubat 2 rakaat. Alhamdulillah emosi saya kembali di laluan yang dulu. Dah tak nampak dah mana satu ni. Dan semuanya saya rutinkan tanpa henti. Kelas akan saya ulang-ulang dengar pada malam hari manakala nota-nota ke kawan saya telah saya rasa perbezaan itu dan bersyukur saya terapkan ilmu pada anak saya. Label kita hamba Allah, bukan isteri, bukan anak. Kita jadi hidup untuk tanam kadang-kadang pahala, tanam ladang pahala. Maafkan orang-orang sekeliling. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Semoga ilmu menjadi pahala buat Bonda. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih semua. Itu perkongsian di PMC Plus 6. Itu diorang ada grup, diorang sikit lah. Jadi mereka ni sangat-sangat positif. Diorang support each other. That's why circle tu ada satu rakan-rakan kita yang nak berbincang tentang nak bawa kita kepada Allah. Mudah-mudahan tak buka lagi, PMC Plus 6 tak buka lagi. Kita akan buka mudah-mudahan kalau saya tengok bulan 6 lah. Saya nak check balik jadual kelas. Okey, halwa pagi setiap hari jam 7 pagi, 22 hingga 28 Mei, iaitu pada hari esok last. Bonda akan share, boleh tengok ke Telegram Bonda. Dan hari raya Lip, 22 hari bulan 29 bulan, cuba tengok anak-anak Bonda, pastikan anda berada dalam grup betul. Ramai yang daftar dan alhamdulillah ramai yang dah reserve nak datang, tapi kita tak dapat bagi lagi. Maksudnya you guys kena tekan ataupun cari balik kat mana waste tu. Korang dah tahu dah kat mana nak berlakunya rumah terbuka tu. Bukan dekat Facebook sini dekat salah satu Facebook group tu. Okey. Dan Nur Aisyah kata betul, circle sangat penting. Virtual open house, okay, terbuka pada semua. Thank you KK, tak jumpa mengetahui kami. Allah, saya bukan ketua, saya pun sebenarnya tumpang belajar. Kalau tak kerana korang yang ramai-ramai ni, tak adanya lah aku terselip kat sini kan. Saya sebenarnya yang menumpang kepada you guys punya sesi. Terima kasih banyak. Sebab apa? Knowing you kan, korang semua yang kat live, yang ada dekat Facebook ni, barangkali secara fizikalnya kita tak pernah jumpa, tapi I feel connected dengan korang kan. Yelah, name it, everybody yang dalam sini, Masya Allah, kalau mungkin jumpa, kita mudah-mudahan kita saling antara kenal mengenali antara satu sama lain. Tapi yelah sekarang ni PKP, kita pun tak boleh jumpa. Allah Maha Hebat, Allah Maha Pengasih. Kita jumpa insya-Allah pada 29 hari bulan nanti Liza Muhammad Nur, ya, istiqamah insya-Allah. Okey, terima kasih semua kerana memahami dan menerima kekurangan saya. Saya minta ampun, minta maaf. Saya sangat yakin kata-kata saya barangkali melukakan hati, kurang selesa, cerita-cerita yang mungkin tak sesuai. Saya minta ampun, minta maaf. Okay? Sebagai makhluk Allah, tak terlepaslah. Itu adalah memang confirm. Bukan kalau-kalau lagi, memang confirm kekurangan saya. Jadi saya perlu taubat dan minta ampun lah pada semua. Baik, jadi terima kasih. Kita jumpa pada 29 bulan. Link kita dah sediakan di bawah ini. Kalau ada yang sudi, yang nak berkongsi mungkin kawan-kawan terlepas, lama tak jumpa di 7am Club, barangkali dia ada tugasan-tugasan, ada urusan-urusan lain, boleh share lah link Telegram ni pada yang lain. Boleh ajak juga orang lain untuk sertai open house ni. Saya dah tengok apa yang Bonda nak kongsi. Saya rasa subhanallah, ilmu yang Bonda nak kongsi ni, kalau katalah saya jumpa buku tu pun saya rasa macam apa ke bondo lah kan, nak fahamkan. Jadi itu dia, rumah terbuka ni Bonda hidangkan juadah ilmu ya. Bonda nak spend time together dengan kita, nak juadah ilmu. Saya difahamkan
akan ada 100 orang yang akan berzoom, bukan berzumba dengan bonda. Kau jangan cik pasal pagi raya dengan nak berzumba dengan bonda. Bonda nak zoom, maksudnya dalam sesi tu dia akan zoom dengan bonda lah. Siapa? Nanti saya check dengan admin. Siapakah mereka yang akan diberikan link untuk zoom dengan bonda. So kita akan ada lagu raya. Bonda akan, saya tak tahu KR ada tak sini. KR challenge saya nak nyanyi. So mungkin dalam grup tertutup tu, kalau KR boleh support saya, kita cuba tau KR, lagu Hail Amir dan Uji Rashid. So pakcik jadi Hail Amir, kita nyanyi lagu. Okay? Betul, Samsia open house dalam grup alumni. Siapa tu? Umi. InsyaAllah saya zikir istighfar menenangkan. Kalau siapa yang susah hati, kita lazimkan solat taubat, minta kat Allah. Mana KR ada kat sini tak? Ke KR kerja? KR janji dengan saya dia nak nyanyi. Jangan dia berlakon. Jangan dia hancurkan hati saya. Zumba ramai-ramai, betul? Aduh, okey. Bonda buat Zumba tapi Zaz. Mantap KK. Alright. Kita jumpa nanti 29 insyaAllah. KK ke dah agree tak dia nyanyi? Tak ada KR. Han jangan nak peleciak nah. Amboi, Han kata boleh nyanyi apa semua, apa tu tak jadi. Aku semangat, Han tak nak pula. KR tu siapa? KR tu tadi tu Ruzaini Aziz. Ni dia KR. Ni. Dia ni KR. Ni dia KR. Orang kata siapa KR. Dia ni dulu, dia kalau Zaitun Samiun, dia bawa sikit je dengan Zaitun Samiun. Masa Zaitun Samiun tengah naik tu, dia mengundur diri. Tak, saya buat cerita je, tak ada kena-mengena dengan Zaitun Samiun ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada rezeki, ada umur. Kita jumpa lagi. Ampun dan maaf ya. InsyaAllah rezeki ada umur kita jumpa. Terima kasih. Dengan Zaitun Samiun ya. Okey, terima kasih banyak-banyak.